والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan kita yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang mengatur dan mentadbir seluruh alam semesta. Dialah Allah. Segala sesuatu adalah miliknya, dan darinya kita datang, kepadanya juga kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terutamanya sahabat-sahabat di IJN yang mengikuti kita secara online ataupun secara Zoom, dan juga yang mengikuti secara fizikal dari Masjid IJN, dan semualah sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian kita secara nyata ataupun maya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada waktu ini untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada waktu yang Allah berikan kepada kita sambil kita tunggu waktu zuhur. Mungkin ada yang rehat waktu pejabat dia, mungkin ada yang sedang menguruskan ataupun duduk di meja pejabat dia. Jadi sama-sama kita waktu yang ada ni, yang luang sebentar, kita dengar beberapa perkara, kita bagi peringatan kepada diri kita. Dalam siri kuliah kita ni, muslimin dan muslimat, yang merupakan kuliah bulanan, kita nak bincang ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan yang mungkin kita boleh relate dengan situasi kehidupan kita hari-hari. Dan ini penting kerana kehidupan kita ni bukan sekadar kita datang dan pergi. Kehidupan kita ni ada makna yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang berlaku di alam ini ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang gugur di atas permukaan bumi ini melainkan Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah yang bagi tahu bahawa tidak ada satu daun yang gugur di atas bumi ini kecuali Allah tahu, dan tidak ada satu benih dalam kegelapan malam, dalam habbatin fi dhulumatil ard, dalam kegelapan tanah. Kita tanam satu kita tanam satu benih dalam tanah gelap gelita. Wala ratbin, tidak ada yang basah dalam tu, tidak ada yang kering, melainkan semuanya ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Jadi saya nak ambil satu poin pertama, kita kena akui dan kita kena yakini setiap yang berlaku dalam hidup kita, sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berlaku dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu asas yang pertama yang kita nak bawa perbincangan kita pada waktu ini. Asas yang kedua, kita nak ambil juga situasi semata.
situasi semasa yang berlaku sekarang ni, kalau kita panjangkan pandangan kita dan pengetahuan kita keluar sana, kita akan dapati bahawa baru-baru ni dalam sehari dua hari ni telah berlaku satu gempa yang sangat besar, skala hampir 7, Allah panggil dia apa, dia punya apa, skala Richter dia panggil, hampir 6.8 magnitude, yang telah mengorbankan 3,000 orang dan mencederakan 2,500 yang lain dan menghilangkan tempat tinggal bagi ramai orang, yang berlaku di Morocco Maghribi. Kalau kita baca cerita, kita tahu gempa bumi ni Maghribi jarang berlaku. Berlaku gempa bumi ni di Maghribi kali terakhir 390 tahun yang lampau. 3 abad dulu berlaku gempa bumi. Macam mana tiba-tiba setelah itu datang gempa bumi selepas 4 kurun dengan skala yang begitu besar, menghancurkan rumah-rumah, mengorbankan ribuan orang. Tamu duduk dalam 2 hari selepas tu, berapa pula taufan Daniel di Libya. Itu oleh kerana berita terlalu banyak, kadang-kadang tak ada nak ikut. 2 hari lepas tu berlaku taufan di Libya, mengorbankan ribuan orang juga. So apa yang kita nak bawa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bawa kepada asas yang pertama tadi, tidak berlaku sesuatu pun dalam alam ini melainkan dengan ilmu Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kaitkan dengan malapetaka yang berlaku yang sangat dahsyat itu, dan kita kaitkan dengan apakah Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan atau yang telah menetapkan perkara itu berlaku, hanya berlaku dengan sia-sia ataupun ada tujuan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita sebagai hamba Dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita perhatikan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala kata surah Yunus ayat 102. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wama tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Surah Yunus ayat 102. Surah Yunus ayat 102. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Allah Taala sebut, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah, dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran kepada manusia
tidak akan memberi faedah kepada orang yang tidak beriman kepadanya. So manusia apabila datang malapetaka ni, Allah Ta'ala pertama suruh perhati. Cuba tengok alam ni. Alam ni sebahagian daripadanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang merupakan tanda-tanda kekuasaan yang rutin, biasa. Bukan biasalah, setiap hari dia berlaku. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah ila akhiril ayat. Panjang ayat tu. Okey. Ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata pada penggiliran, pada penciptaan langit dan bumi, penggiliran malam dan siang. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada air tersebut. Allah perjalankan kapal yang besar di lautan. Allah perjalankan awan yang besar di langit. Angin yang bertiup. Semua tu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Yang ni tanda-tanda yang setiap hari kita boleh perhati. Tapi ada manusia dia tak ambil peringatan daripada tanda-tanda. Dan sebenarnya kalau kita ni bukti kekuasaan Allah banyak. Antara orang yang paling patutnya macam orang duduk hospital, belah jantung pak kita ni, tengok jantung yang berdegup, tengok darah yang mengalir, tengok organ-organ yang ada dalam tubuh. Semua ni kekuasaan Allah. Tapi ada manusia yang tidak mengambil peringatan daripada tanda-tanda ni, sehingga Allah Ta'ala menghantar tanda-tanda amaran, inzar yang bersifat lebih ataupun yang bersifat luar biasa atau di luar kebiasaan manusia. Maka antara tanda-tanda kekuasaan Allah iaitulah macam ayat yang kita baca tadi, atau iaitulah ayat berkaitan dengan gempa bumi. Luar biasa. Ribut taufan. Luar biasa. Tempat kita ni kalau je kata kita, jangan kata tiba-tiba tempat aku Malaysia tak akan berlaku gempa bumi. Sebab kita berada di luar garisan lingkaran api Pasifik. Oh, kita pun rasa okey lah, pasal tempat kita tak ada pun gunung berapi. Tuan-tuan, jangan rasa senang hati. Ambil peringatan daripada semua yang berlaku. Bukankah pernah berlaku gegaran di Kota Kinabalu sehingga patah puncak gunung Kinabalu? Bukankah pernah berlaku ribut sehingga akhirnya terbang habis bumbung-bumbung rumah? Bukan pernah berlaku banjir besar di Kelantan, berlaku banjir besar di Johor. Semua ni Allah Ta'ala hantar, ada mesejnya kepada kita. Mesej-mesej yang Allah Ta'ala sampaikan supaya kita berfikir. Lalu dalam ayat surah Yunus yang kita baca tadi, tuan-tuan perhati ayat 101 dan 102. Allah Ta'ala kata, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Kamu perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Masalah dia, wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Allah Ta'ala kata tidak akan mengambil faedah dan memberi makna tanda-tanda ini bagi kaum yang tidak beriman.
bererti ada sebahagian manusia, bahkan jumlah mereka besar, bila datang tanda-tanda macam ni, bagi mereka tak ada apa pun mereka kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak ada apa pun yang mereka takutkan, melainkan bencana tu semata-mata. Kita orang beriman, semua kejadian ni adalah baru isyarat, dipanggil isyarat. Benda yang panggil asal yang betul-betul besar tak datang lagi. Semua dipanggil asyrat, panggil asyratus sa'ah. Asyrat ni bahasa Arab merujuk kepada tanda-tanda. Tanda-tanda yang bersifat macam mana, tuan-tuan? Kalau kita perhati tanda-tanda ni ada banyak makna tanda. Dalam bahasa Arab, asyrat ni menunjuk tanda yang mendahului sesuatu yang datang, sehingga benda yang datang dulu memberi isyarat kepada benda yang datang kemudian. Bagi contoh, tuan-tuan duduk naik kereta, tiba-tiba datang polis trafik naik motor, piung bunyi ni motor, lalu sak dia lalu, kiri tepi. Dia tu bukan dia nak lalu, dia tu hanya tanda supaya kita kosongkan laluan. Siapa nak lalu, belakang dia ada lagi. Datang pula motor yang kedua, zap, kita kata ni orang besar. Datang pula yang ketiga, zap, lagi besar. Mari pula kereta perondo, lagi besar. Mari pula kereta kementeri, ni bukan rombongan biasa ni. Akhir sekali tengok-tengok raja mari. Pasal apa? Mendahului dia tanda. Asyratus sa'ah dalam bahasa Arab merujuk kepada tanda yang datang sebelum kejadian yang besar. Maka soalan dia, apakah gempa bumi termasuk dari tanda-tanda kiamat? Jawapan dia, ya. Gempa bumi termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang Allah Ta'ala tetapkan. Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis yang menunjukkan bahawa termasuk tanda-tanda kiamat ialah gempa bumi yang berlaku. Itu pun sebab apa? Bukan sekadar tanda tu berlaku saja-saja. Selain daripada dia tanda kiamat, dia juga adalah kesan dari dosa-dosa manusia yang manusia buat. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh isteri dia, Zainab. Zainab tanya, qultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Apakah kami ni, kita ni akan binasa? Allah boleh tak binasakan kita sedang orang soleh masih ada di kalangan kita? Maknanya ada orang baik, boleh tak dalam keadaan orang baik masih ada, orang jahat ada, orang baik ada, boleh tak dalam keadaan orang baik masih ada, tiba-tiba Allah datangkan kebinasaan? Okay? Boleh tak Allah datangkan kebinasaan? Jawab Nabi SAW, na'am idza kathural khabath. Boleh apabila berlaku banyaknya kemaksiatan. Bila banyak berlaku kemaksiatan, akan berlaku kebinasaan. Walaupun contoh kita kata, kita ni geng-geng masjid ada sembahyang 5 waktu, tapi kalau ramai orang di luar sana tak sembahyang, zina, akan minum alwa, judi, dan orang soleh ni tidak buat apa-apa terhadap mereka, tak ada buat kerja amal dakwah, tidak nasihat, tidak amar ma'ruf nahi munkar, boleh sahaja Allah mendatangkan musibah dan menghancurkan sesuatu kaum tersebut. Jadi musibah yang datang, dia berlaku antara dua perkara.
Pertama, hukuman bagi orang yang melakukan dosa dan kesalahan, dan yang kedua sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman. So hari ni bila berlaku musibah, walaupun tempat orang, kita ambil satu peringatan kepada kita agar kita jadi sifat orang mukmin. Orang mukmin ni dia perkara-perkara macam ni dia akan ambil iktibar agar diselamatkan kita daripada bencana dan sebagai persiapan kita menuju ke alam akhirat. Hari kiamat secara ringkas ada 10 tanda kiamat yang besar yang Nabi SAW sebut. Tuan-tuan tahu, ingat tak 10 tanda-tanda kiamat yang besar? Nombor 1 Dajjal. Tahu 10 tanda kiamat besar. Ingat molek. Nombor 1 apa? Dajjal. Yang ni semua orang tahu. Dajjal ni apa? Penipu yang ajak manusia beriman kepada dia. Mata dia rosak, tapi dia Allah bagi kekuasaan untuk dia tipu manusia. Scammer lah bahasa kita. Scammer agama. Orang agama ajak sembah Allah. Dia ni datang ajak sembah dia. Dia mengaku dia ni seolah-olah Tuhan. Tapi yang lagi dahsyat, beza dengan scammer lain. Scammer lain ni kita kata scammer, orang mudah percaya. Scammer Dajjal ni, dia tunjuk ke langit, langit turun hujan. Dia tunjuk ke orang mati boleh hidup. Lagi dahsyat. Itu Dajjal. Cerita lain. Maksud kalau kita nak cerita bab Dajjal, satu sesi hak lain pula khas. Nombor 2, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun bersama dengan Dajjal, dia memerangi Dajjal dan akhirnya dialah yang membunuh Dajjal. Tak ada orang boleh kalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Nombor 3, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni satu kumpulan manusia yang ramai jumlah dia. Kerja dia melakukan kerosakan di muka bumi. Sehingga ada sebelum daripada ni, bila tentera Tatar serang kota Baghdad, serang Syam, serang Baghdad, serang habis, mati bergelimpangan. Dalam masa serangan Tatar tu, berjuta orang mati dibunuh oleh tentera Tatar. Orang kata masa tu inilah dia Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bila mereka kalah di Ain Jalut, akhir sekali tentera Tatar berhenti. Orang pun fikir balik, rupanya sedahsyat-dahsyat tentera Tatar masih lagi bukan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau datang Ya'juj dan Ma'juj yang sebenar, lagi dahsyat daripada itu. Kerosakan yang akan berlaku. Ramainya jumlah mereka. Nombor 4, akan keluar di akhir zaman binatang yang boleh bercakap. Satu jenis binatang yang bukan sekadar bercakap biasa-biasa. Dia boleh cakap dengan manusia dan dia kata kepada manusia, kamu ni beriman dan kamu ni kafir. Dia boleh cakap orang ni beriman, orang ni kafir. Binatang tersebut. Yang kelima ialah ad-dukhan. Dukhan ni asap. Bahasa kita mungkin kita panggil jerebu. Tapi jerebu yang menyelubungi bumi sehingga menjadi tanda akan orang panggil apa? Ini sebahagian daripada malapetaka dunia dan dia menjadi tanda kiamat. Bila berlaku tu tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Nak jadi macam mana? Wallahu ta'ala alam. Pak kita ni buat jerebu sikit-sikit tu belum lagi. Tanda ni jerebu besar. Yang keenam, termasuk tanda kiamat juga ialah khasfun bil masyriq. Satu gempa yang akan berlaku di sebelah timur.
Kemudian nombor 7, tu nombor 6 kan. Nombor 7, gempa juga berlaku di sebelah barat. Satu gempa di sebelah masyrik timur, kemudian berlaku gempa di sebelah barat, dan kemudian berlaku satu lagi gempa di Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab. 3 gempa berlaku di timur, berlaku di barat, berlaku di tanah Arab. Gempa bumi. Kemudian terbitnya matahari dari ufuk barat. Keluar matahari dari ufuk barat, masa tu tertutup dah pintu taubat. Tak boleh nak kata apa. Siapa yang belum lagi beriman, kalau masa tu baru nak beriman, dah tak boleh. Samalah juga siapa yang belum lagi buat amal, masa tu baru nak buat amal, dah tak boleh dah. Tertutuplah pintu taubat dan tertutuplah pintu amalan. Tak boleh dah. Dan yang ke-10 yang terakhir disebut dalam senarai ini, iaitulah api yang keluar dari Yaman yang menghantarkan manusia ke tempat perhimpunan. Manusia berkumpul ramai-ramai sebabkan lari daripada api yang keluar daripada bumi. Api itu keluar dan bumi terbakar. Manusia lari daripada api tersebut, dia berkumpul, dan di saat itu Allah Azza wa Jalla akan hancurkan langit dan juga bumi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita nak sebut bahawa dalam hadis Nabi SAW telah menunjukkan bahawa telah menunjukkan bahawa gempa salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Cuma nak nanti 3 gempa serentak, satu gempa di bumi di timur, satu gempa di barat, satu gempa di Jazirah Arab, kita tak tahu bila. Sebagaimana saya sebut tadi, sekarang ni gempa bumi berlaku di Maghribi. Maghribi ni belah timur, belah Maghrib, belah barat . Belah kita ni belah timur, belah Indonesia, belah berapa ni akan berlaku gempa besar. Belah Indonesia, belah manalah tak kata lah Indonesia, tapi belah timur akan berlaku di sebelah barat. Sekarang ni saya sebut tadi, gempa bumi yang berlaku di Maghribi minggu lepas adalah satu gempa bumi yang tak pernah berlaku sejak 390 tahun. Selama 4 abad tak pernah berlaku gempa bumi di Maghribi. Tiba-tiba berlaku. Bagi orang yang berakal, berfikir dan beriman, ini menunjukkan bahawa Allah nak tunjuk pada kita sesuatu. Allah nak tunjuk kepada kita sesuatu. Dan jangan tunggu yang besar. Hak kecil-kecil ni sudah dianggap sebahagian daripada tanda kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadu al-ilmu wa takthuru az-zalazil wa yataqarabu az-zaman wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikumul mal. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat sehingga ilmu akan diangkat, gempa bumi akan jadi banyak, masa akan jadi pendek, fitnah dan ujian akan banyak, peperangan macam-macam, sehingga kematian akan berlaku banyak, pembunuhan. Kematian disebabkan peperangan, pembunuhan banyak, dan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata harta pun akan melimpah-limpah di akhir zaman. Jadi kita semua pakat duduk sibuk dengan harta. Orang ni cari nak dapat jadi jutawan, hak ni nak cari jutawan, hak ni jadi bilioner, hak ni nak cari. Semua sibuk. Sehingga akhirnya bila datang peringatan Allah seperti gempa bumi ni, orang tak ambil peringatan. Sebab kita sibuk dengan dunia kita. Pagi keluar, malam balik. Pagi keluar, malam balik. Yang tahu hujung bulan dapat gaji.
gempa kau taufan kau tak ambil masa. Ada sebahagian keluar pagi balik malam, solat tak ke mana, puasa tak ke mana, sedekah tak tahu. Bila kita ambil iktibar dari sebuah pengajaran atau malapetaka macam ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak cerita tentang kejadian alam panjang-panjang lebar. Habis dah cerita bab gempa tu, tahu belakang dah. Dia sebahagian tanda kiamat, tahu dah. Kita dah sebut ayat Quran yang berkaitan dan kita dah sebut hadis yang berkaitan. Cukup. Sekarang ni apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Lah ni dah kita tahu ni. Jangan tiba-tiba ayat surah Yunus tadi, surah Yunus tadi ayat 102, dia kata 102 apa? Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim. Apakah mereka nak tunggu sampai tiba-tiba datang kebinasaan seperti binasanya umat-umat terdahulu? Kita nak tunggu bala seperti bala kaum Nabi Lut. Nak tunggu bala seperti bala yang menimpa Madain Saleh, kaum Thamud. Nak tunggu bala seperti yang menimpa kaum Ad. Nak tunggu malapetaka. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim. Takkanlah nak tunggu masa tu baru nak taubat. Kalau sampai masa tu tak boleh taubat dah tuan-tuan. Kalau tiba-tiba kiamat berlaku, matahari terbit dari ufuk barat, tak boleh dah. Tertutup dah pintu taubat. Sekarang ni masa masih ada, apa yang kita kena buat? Nombor 1. Pertama, kena kuatkan iman kita kepada Allah. Yakinlah bahawa semua yang berlaku di alam semesta, di langit dan di bumi adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan keimanan kepada Allah bahawa dialah yang maha berkuasa. Manusia tak boleh nak buat apa-apa. Hari ni orang duk kaji tentang dia panggil teknologi, kaji cuaca dan sebagainya. Tak, kita kena kata macam mana teknologi manusia sekalipun, dia tak boleh lawan kekuasaan Allah yang maha agung. Nombor 1. Dan termasuklah benda kita kecil-kecil ke apa semua sekali ni, berimanlah kepada Allah bahawa segala sesuatu berlaku dengan kekuasaan dia. Nombor 2, setelah menguatkan iman, okey, mesti dalam menguatkan iman, mesti dalam masa yang sama membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Jangan pula masa-masa ni tiba-tiba waktu kritikal nak pergi jadi orang yang menyembah berhala, minta tolong dengan patung, minta tolong dengan jin, minta tolong dengan ahli sihir. Tiba-tiba waktu kritikal macam ni, dia pergi doa kepada orang mati, doa kepada wali. Waktu kritikal macam ni kita kena mantapkan iman, apa-apa pun kembali kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ajak minta ilmu sihir, aku tak nak dah kaitan dengan ni. Orang ajak ilmu khurafat, ilmu apa, aku beriman kepada Allah dan menyucikan diri daripada kesyirikan. Nombor 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nombor 2, bertaubatlah dari apa jua dosa-dosa yang selama ni kita buat. Kita ada kesalahan normal, manusia semua salah belaka, termasuklah ustaz hak mengajar. Lagi banyak boleh jadi daripada tuan-tuan. Hanya saja Allah Ta'ala tak tunjuk kepada kita semua dosa masing-masing sehingga kita tak malu nak jumpa dengan orang. Kalaulah dosa tu nampak di muka seperti tai lalat yang timbul, penuh dah muka kita ni dengan tai lalat hitam. Nasib baik Allah letak titik hitam tu di hati. Cuma kita kena bertaubatlah untuk kembali bersihkan dia. Kalau tidak, makin lama makin gelap, hati makin lama makin gelap, akhirnya manusia tu akan hatinya menjadi keras. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, tinggalkan maksiat.
sebanyak yang kita mampu. Kalau nak berhenti rokok, masa ni lah nak berhenti rokok. Kalau nak minta maaf dengan orang yang kita buat salah, masa ni lah dia. Kalau ada hutang yang kita tak bayar, masa ni lah dia. Taubat kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbanyakkan amal soleh, ibadat. Masa ni lah kita baiki diri. Aku lepas ni tak nak tinggal lah solat berjamaah. Pasal apa? Inilah pahala yang banyak. Kiamat nak dekat dah ni. Tak sempat, tak tahu kita. Kita tanam keazaman, aku nak solat berjamaah setiap waktu. 5 waktu solat jemaah. Aku tak nak lagi tinggal solat. Aku nak banyakkan sedekah. Aku nak banyakkan zikir. Aku nak buat perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Masa ni lah kita ambil. Seolah-olah kita diberi peluang oleh Allah. Kalaulah tiba-tiba gempa tu berlaku tempat kita, dan kita yang termasuk daripada orang yang mati tu, tak boleh apa dah kita. Hari ni walaupun gempa tu tak berlaku, tapi kematian tetap ada depan kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Allah dalam surah Yunus, jangan tunggu sampai tiba-tiba datang kepada kamu apa yang telah menimpa umat terdahulu. Hari ini semua yang berlaku di keliling kita, ambillah iktibar dan peringatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Ingat jaga keimanan. Nombor 1, kepada Allah, bersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. 2, bertaubatlah daripada segala dosa, sama ada dosa dengan Allah ataupun kesalahan daripada sesama manusia. Yang ketiga, banyakkan amal soleh, perbaiki kualiti ibadat kita. Salat, zikir, baca Quran, buat baik kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada jiran tetangga dan seumpama dengannya lah, agar mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut pada waktu ni, dalam waktu yang agak terbatas. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang mengambil iktibar daripada musibah yang berlaku. Biarlah kita orang yang menjentik hati, orang yang terjentik hati dari sebuah tragedi. Jangan tiba-tiba berlaku kita buat apa, waktu berlaku tempat orang apa kita beres, aku selamat. Tak tahu. Jadi semoga Allah Ta'ala bagilah kekuatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, wa khudh binawasina ila albirri wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas amal salih dan tetap terus mentaufikkan kita untuk melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.